Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan tengoklah ya tajuk nisbah dan graf fungsi bagi trigonometri part 2 ya. Okey. So dalam tajuk ini senet pelajaran yang kita perlu tahu adalah menentukan nilai sinus, cosinus dan juga tangent bagi satu sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut rujukan yang sepadan. Okey, dan juga kita akan menentukannya bagaimana nak mencari nilai sinus, cosinus dan juga tangent bagi satu sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan juga 60 darjah. Baik, katakan soalan ni dibagi pada kita, ya, tentukan nilai bagi setiap yang berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. So kita kena cari, nak cari nilai. So dalam kes ni kita nak cari nilai. Okey, soalan tak cari nilai. Nilai ni means kita kena cari berapakah dengan menggunakan kalkulator lah. Okay. So langkah yang pertama kita kena cari dulu rujukan yang sepadan. Apakah sudut sepadan baginya? Jadi langkah yang pertama, kita tekan kat sini. Right, dia bagi kat sini sin 104 darjah ya. Okey, macam mana? Langkah yang pertama, saya tunjukkan kat sinilah. Yang pertama, kena lukis dulu di manakah kedudukan 104. So 104 kat sini. So sudut ini adalah sudut 104 darjah. Jadi dalam kita punya sukuan ni, sukuan yang pertama, semua nilai adalah positif. Sini hanyalah sin saja positif, sini tangent sajalah positif, sini cos saja yang positif. So saya suka tengok kata, so dia punya kata kunci lah. Baik. So kita tahu bahawa sin 104 dia keadaan dia macam ni, kedudukan dia macam ni. Jadi langkah yang pertama kita kena cari sudut sepadan dulu sebab soalan nak kita cari sudut sepadan. Jadi nak cari sudut sepadan, okey, so kita dah ada dah sini 104. Jadi yang selebihnya ini adalah 180. Tak nampak pula tulisan dia. Okey, 180 tolakkan dengan 104. So kita akan dapat 76. Jadi sudut sepadan dia adalah 76 bagi sin lah untuk sukuan yang kedua. Jadi sudut sepadan dia sin 76. Jadi kenapa sin ni dia letakkan tanda positif kat depan ni? Sebab untuk sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif. Okey, jadi diberi pada kita sin 104. Okey, jadi sudut sepadan dia, sudut rujukan sepadan dia adalah 76, sin 76 darjah. Okey, nampak tak dekat situ? Jadi sekarang kita nak mencari nilai. So kita nak mencari nilai, kita kena menggunakan kalkulator lah. Jadi macam mana cara kita nak tekan kalkulator? So kita tekanlah antara tiga ni. Diberi pada kita ni sin, cos dan juga tangent. So pilihlah berdasarkan soalan. So soalan ni dia minta sin, so tekan saja sin dan tekanlah nombor 76. Dan kita akan dapat nilai 0.9703. Okey. So yang ini kalau dia minta kita cari sudut sepadan dulu. Okey, andai kata tak payah nak cari sudut sepadan, katakan dia bagi je sin 104. Kita boleh terus menekan kalkulator. Okey, contoh ya, saya tunjukkan kalkulator saya. Okey, sekejap. Dia letak ni pula. Okey. Okay, so kalau katakan diberi pada kita macam ni. Okay, so, saya tak nak yang inilah. Okay, katakan alright, diberi pada kita sin 104. So tekan sajalah sin. Okay, so, saya tekan ni sin 104. Okay, kenapa pula dia keluar ni? Okay, sorry, gradient. Kejap, tadi dia boleh tapi tak jadi. Okay, sin 104. Okey, so kita akan dapat nilai 0.9702. So samalah nilai dia kan. Dia akan dapat 0.9703. Kita round off pada 3 tempat perpuluhan. Untuk trigonometri sesuai, kita nak round offkan dia kepada 3 tempat perpuluhan. So cara dia macam itulah. Okey, sama je. Kalau kita nak cari sudut sepadan boleh, ataupun terus direct nak cari nilai sudut yang diberi pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Tengok pula soalan yang seterusnya. Okey. Okey, kalau dia beri pada kita yang kedua, cos 208.2.
208.2 ni kat mana? Mana dia punya kedudukan dia? So, kedudukan dia adalah berada di sebelah sinilah. Okay, sukuan yang ketiga. So, cos ni berada di sukuan yang ketiga. So, kita gariskan macam tu. So, daripada sini ke sini adalah 208.2 darjah. Okey. Disebabkan dia berada di sukuan yang ketiga, kita tak boleh buat macam yang sukuan kedua tadi 180 tolak nombor, tak. Sebabkan dia dah lepas daripada 180, kita kena cari sudut rujukan sepadannya di sini. Ini sudut rujukan sepadan dia yang kurang daripada 90 darjah ni. Okey. Jadi caranya adalah kita tolakkan 208.2 ni tolakkan dengan 180. Okay. Dan kita tahu bahawa soalan kita melibatkan cos. Right. Jadi cos ini kalau kita tengok sini, saya suka tengok kartun. So dekat sukuan yang ketiga ni tangent yang positif. Jadi bila dia melibatkan cos nilai dia adalah negatif. So kita letak tanda kat depan negatif. Okay. Jadi jawapan kita mesti dalam nilai negatif. Sebab kat sini sukuan yang ketiga ni hanya tangent saja yang positif. So once kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif cos yang sepadan dia adalah 28.2. Okey, ini adalah sudut rujukan sepadan. Right. Okay. So tekan je kalkulator, kita akan dapat nilai lah. Okay, negatif 0.8813. Macam tu. Alright. Ataupun kita terus direct ditekan. Okay, katakan kita terus tekan kan, kita tak nak gunakan sudut sepadan ni pun boleh juga. Okay, tengok kat sini. So kita apa tadi ni, cos kan. Kita tekan je cos. Okay, cos berapa? 208.2. Okay, nampak tak? Bila tekan kalkulator, dia akan keluar terus. Ini dia akan keluar terus pada nilai yang negatif lah. Okay, negatif 0.8813. So kita round off kan dia pada tempat perpuluhan, dia akan jadi negatif 0.8813 pun boleh juga, tanpa kita menukarkan dia kepada sudut yang sepadan. So apa-apa pun you kena tengok juga pada soalan. Kalau kata soalan nak sudut rujukan sepadan, maksudnya kena carilah sepadan dulu baru dapat nilai. Ataupun kalau kata dia tak bagi, dia tak cakap apa-apa pun berkenaan dengan sudut rujukan sepadan, so directly boleh tekan kalkulator. Okay, so tak ada masalah dekat situ. Baik, seterusnya tangent pun sama juga. Nanti boleh tengok contohnya dalam buku teks. Okey, sekarang ni kita nak menentukan nilai-nilai yang special. Special. So nilai special ni adalah terdiri daripada nilai apa? Nilai 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah. So 3 sudut ini adalah sudut yang special, sudut yang istimewa. Jadi soalan kalau melibatkan 30, 45, 60 ni biasanya kita tak payah tekan kalkulator pun boleh. Directly boleh dapat daripada segitiga yang dibagi. Okey. Sekarang kita tengok yang ini, segitiga yang ini. Diberi pada kita segitiga sama sisi. Bila sama sisi, kita tahu bahawa setiap sudutnya adalah 60 darjah. Okey, dan kita bahagikan dia kepada 2. Kenapa? Sebab bila melibatkan trigonometri, kita melibatkan segitiga yang bersudut tegak. That's why lah kita potongkan dia kepada 2. Jadi bila kita potongkan dia kepada 2, dia akan jadi segitiga yang bersudut tegak. Okey, itu satu. Right. Dan yang kedua, setiap dia punya sisi ni nilai dia adalah 2 cm. Okey, kenapa dia 2 cm? Dia memang 2 cm pula. Nilai dia 2 unit. Okey. Jadi kalau sini 2 unit, sini 2 unit. Of course sini pun 2 unit kan. Tapi once kita dah belah dia kepada 2, pecahkan dia kepada 2, dia akan jadi 1. Jadi kita punya segitiga dia akan jadi macam ni lah. Okey. So sini sudut dia adalah 60 darjah. Sini sudut dia adalah 30 darjah. Sini panjangnya 2, sini panjang dia 1. Okey. Dan yang kita tak tahu sudut yang nilai kat mana? Nilai yang sini. So kita menggunakan Pythagoras theorem. So kita akan dapat nilai sini adalah sek 3 ataupun punca kuasa 2, 3. Okey. So dah jadi macam itulah. Jadi kita akan gunakan nilai inilah. Tertinggal sini adalah 90 darjah. Okey. Jadi kita nak gunakan ini je.
Segitiga yang berwarna merah yang saya lukis ni je. Baik, katakan kita nak cari sin 30. Okey, sin 30. Lari pula dia. Okey, katakan nak cari sin 30. So, kita tahu sin adalah melibatkan opposite side kan. Nilai yang bertentangan. So kan, so adalah sin sama dengan opposite over dengan hypotenuse. Okay, so dalam segitiga ni, mana sudut dia? Sudut dia adalah berada di sini. Ni 30. So, mana opposite dia? Opposite dia ialah 1. Mana hypotenuse dia? Hypotenuse dia ialah 2. So, jawapan dia 1/2. Dia dalam bentuk pecahan. Maksudnya kita tak payah cari dalam bentuk perpuluhan. Tapi kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.5 lah. Sin 30 darjah bersama dengan 0.5. Okey, sama juga dengan cos. Okey, saya padam saya padam. Padam pula dia. Dia padam semua. Apalah. Okay. So, katakan dia padam semua, tak apalah, dia padam. So, kita lukis balik. Alright, tak ada masalah kat situ. Okay, katakan segitiga tadi. Satu dekat sini. Okay, so katakan sini 60 tadi, sini 30. Sini adalah 90 darjah, sini 2, sini 1, sini set 3. Okey. So kalau kata melibatkan cos 30, cos 30 pula. Sama jugalah katakan dekat sini. Kalau cos adalah bersebelahan per dengan hypotenuse. Jadi yang mana? So kita dapat 3, dia set 3/2. So yang ini. So sama juga untuk tangent. Okey, so kalau kata untuk tangent, tangent 30 darjah adalah yang bertentangan perkan dengan yang bersebelahan. So, kita dapat 1/3. Okay, sama juga kalau sudutnya kat sini 60. Okay, masih lagi kita gunakan konsep soh cah tua. Ingat lagi tak? Okay, ini kena ingat balik lah. Ini melibatkan Pythagoras theorem. Okay, so next kita akan tengok. Right, katakan yang inilah contoh. Kat sini dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Okay, tanpa menggunakan kalkulator. So, kita nak tentukan nilai setiap yang berikut. Okey, macam mana kita nak tentukan bagi setiap yang berikut? Berdasarkan, sini dia bagi dah kata kunci dia, berdasarkan sudut sepadan. Baik, jadi langkah yang pertama, soalan dia melibatkan cos 150 darjah. So, kalau kata cos 150 darjah, okey, jalan kerja dia adalah, kita katakan, kita tulis lah, manakah kedudukan 150? So, 150 kedudukan dia kat sini. Alright. So, ini katakan 150 darjah. So, sudut sepadan ni yang mana? Yang ini sudut sepadan dia. Jadi, macam mana dapatkan sudut sepadan? So, kita akan dapat cos 180 darjah tolak 150 darjah. Dan tengok pula, sini semua saya suka tengok kartun. Okey. So, sini hanya sin saja yang positif. Tapi soalan kita cos. Maka nilai dia mestilah dalam negatif. Okey. Jadi, kita akan dapat negatif cos 30 darjah. Okey, sekarang kita tengok segitiga yang ni. Baik. So, katakan sini 30 darjah, sini 90 darjah, sini 60 darjah. So, sini adalah 2, sini 1, sini adalah set 3. Okey, so cos 30. So, cos kat sini, saya tukar color. Cos dekat sini 30 darjah. Okey, 30 darjah adalah cos 30 sebelah per dengan hypotenuse. So, sebelah dia adalah set 3. So, set 3 perkan dengan 2. So, negatif jangan lupa. So, jawapannya negatif set 3/2. Macam gitu. Okey. So, yang penting ikut dia punya ni hal lah. Bila melibatkan sudut sepadan, kita cari berdasarkan segitiga istimewa ni. Okey. Tengok pula soalan yang kedua. Ya. Okay. Soalan yang kedua pula dia melibatkan tangent. Right. So, tangent 225. Okey. Sekejap. Saya nak menconteng ni.
Tangent 225 kat mana? So kedudukan dia adalah berada di sekuan yang ketiga. So kat sini lah. So sudut dia adalah dari sini pergi ke sini. So sini adalah 225. Di sekuan yang ketiga, saya suka tengok kartun, jadi tangent adalah positif. So ini nilai dia positif. Jadi nak cari dia punya sudut sepadan adalah tangent 225 darjah sama dengan tangent dalam kurungan 225 darjah tolakkan dengan 180 kerana dia dah lebih daripada 180 kan. Dekat sini sudut dia maknanya yang terlebih ni. Okay. So kita tolakkan dengan nilai yang tu. So kita akan dapat tangent 45 darjah. Okay. So nilai kat sini kita akan dapat tangent 45 darjah. So saya rasa ni saya tersilap dia punya segitiga ni. Okey, sekejap saya tukar sekejap. Alright. Katakan yang ini saya cut. Saya masuk ke sini. Sorry. Betul lah. Oh, saya dah pergi ke slide yang kedua. Okey, saya dah pergi slide yang ketiga ya. Okey, tak apa, kita sambung kat sini lah. Okey, semula. Okey. So tadi kita katakan dekat sini adalah 225. Okey, 225. So sini adalah sudut sepadan dia. So saya suka tengok kartun. So sini tangent positif. So nilai ini adalah positif. Okey. So kita akan gunakan tangent 225 adalah sama dengan tangent dalam kurungan 225 tolak dengan 180. So kita akan dapat tangent 45. So kena pasti sama ada tangent ni positif ke negatif. So betul sebab di sekuan yang ketiga tangent adalah positif. So betul dekat sini. Dan macam mana kita nak dapatkan nilai daripada segitiga? Okey, kita gunakan segitiga yang macam inilah, segitiga bersudut tegak. So segitiga bersudut tegak di sini. Okey. Kalau kita tengok balik kita punya slide yang sebelum ni ya. Tengok ya. Okey, tengok slide yang sebelum ni. Yang ni. Nampak tak? Ini melibatkan sudut yang melibatkan 45 darjah. So kalau 45 darjah, sini 45, sini 45, sini 90. So jari dia adalah 1, 1. So yang hypotenuse ini adalah sud 2. Okey, ini adalah melibatkan segitiga yang bersudut tegak, kaki sama. Dia melibatkan kaki sama. Alright. Okey, saya tengok. Okey. So, kalau sini 45, sini pun 45, sini pun 45. Jadi, kita akan tahu tadi sini 1, sini 1, sini sud 2. So, kita punya nilai adalah tangent dia kan. Dapat 45 kan. Ambil dari mana-mana 45 pun boleh. Katakan ambil kat sini. So, dia punya tangent adalah nilai dia opposite kan. Yang bertentangan perkan dengan sebelah. So, kita akan dapat 1/1. So nilai dia adalah 1. Macam tu. Okay. So begitu juga yang lain lah. Kalau kata apa-apa pun kita akan tengok pada sudut tersebut. Kalau kata dapat 45, so kita gunakan segitiga yang ini. Tapi kalau kata kita dapat 30, kita gunakan segitiga segitiga sama yang telah dibahagikan kepada 2. So macam itulah contoh soalan dia. Baik. So saya rasa itu sahaja. Okay. Untuk hari inilah. Baik, so sekian, terima kasih.